Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, selamat tahun baru semua. Semua boleh dengar tu? Okey, Cik Huda, Waalaikumsalam. Sorry ya. Saya tinggal. Okey. Hai. Selamat tahun baru. Hari ni hari Ahad. Okey, terima kasih bersama dengan Tiljana.my. Okey, saya salah satu seorang admin Tiljana. Okey, nama saya Farah. Okey, saya perkenalkan dirilah, Farah. Okey, sekarang kita live di Facebook, kita live di TikTok pun kita live. Hari ni kita sembang santai je, relax-relax je pada hujung minggu. Okey, 1 hari bulan 2023. Okey, sejak tahun 2020 ni, 2020, 2021, 2022, macam sekejap je 2 tahun tu. Sekarang dah 2023. Rasanya macam tak ingat apa yang berlaku 2 tahun lepas. So, tak sempat lagi nak proses lah, nak hadam masa. Okey. Kita sebenarnya ada tajuk. Tak adalah tajuk spesifik sangat. Cuma kita santai-santai sahaja. Okey, hari ni dah kita dah tengah hari. Dah ready. Ada macam siapa yang balik kampung ke. Apakah plan anda semua pada weekend ni lah. Ada yang balik kampung ke, pergi jalan-jalan ke. Macam kita cuba refreshkan diri kita untuk menempuh tahun baru. Begitu. Okey, tanpa kita berlengah masa jugalah. Okey, kita akan bersara langsung selama 30 minit sahaja. Tak mahulah ambil masa anda yang cukup bermakna ni. Okey, tapi kami sangat-sangat berterima kasih kepada anda yang sudi meluangkan masa bersama kami, bersama Tiljana.my. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Okey, alhamdulillah. Okey, setiap kali masuk tahun baru je kita akan selalu dengar lah apakah azam tahun baru anda. Okey, mungkin ada yang masih lagi mengekalkan tradisi azam resolusi tahun baru kan. Ada juga yang dah macam berputus asa, macam aku reda saja, apa yang berlaku pun berlaku, follow the flow. Okey. Tapi boleh juga follow the flow, tapi kita sebagai manusia ni, kita ada nafsu, kita ada keinginan, kita ada kemahuan. Dan apa yang kita hendak tu, apa yang kita mahu tu adalah azam kita, adalah visi kita, adalah target kita, adalah goal kita. Okey, pada hari ini saya ingin kongsikan bersama satu praktis, mental practice, latihan mental untuk kita mencapai goal kita, kemahuan kita, kehendak kita. Okey, apakah latihan mental itu adalah, salah satunya adalah vision board. Siapa pernah dengar apa itu vision board? Kita pun atau papan visi. Okey. Kalau kita terjemah secara langsungnya lah papan visi kita. Okay, ada pula dengan nama dia inspirational board. Ada juga mood board. Macam-macam jenis nama. Yang biasa kita dengar adalah vision board. Okay, vision board ni kalau kita Google, kita cari, memang boleh berlaku dalam keadaan reality. Ada papan tu sendiri. Betul-betul ada papan ataupun secara digital. Digital biasanya boleh diletakkan sebagai home screen untuk desktop, home screen untuk phone dan sebagainya. Okay, apa itu vision board? Sebenarnya adalah kumpulan gambar-gambar. Kita ada gambar-gambar ke, kita ada puitis, poem, quotes, kata-kata nasihat, kata-kata motivasi yang boleh menginspirasikan diri kita. Okay, dalam hidup kita ni,
perlu ada matlamat. Okey, kalau kita sebagai Muslim, kita ada tujuan hidup kita. Kita sebagai Muslim, kita ada tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Okey, kalau untuk beribadah ni pun, mestilah kita ada matlamat dia. Okey, matlamat nak beribadah secara macam cukup-cukup makan ke, ataupun nak ibadah kita ni cantiklah, berhias. Okey. Kenapa namanya lah vision board? Kenapa kita papan vision? Tak ada visi, papan visual tu. Itulah visual. Visual adalah, atau kata lain dia, gambar. Okey, gambar. Gambar ni adalah bahasa. Macam kita cakap, kita ada bahasa kan. Kita cakap kita bahasa language. Kalau gambar pula adalah bahasa minda kita. Okey, bahasa separa sedar kita. Kalau kita mimpi, kita nampak. Perkataan nampak itu kita nampak apa? Kita nampak gambar. Kita nampaklah berimage. Okey, kita boleh nampak perkataan. Tapi kita boleh dapat baca. Tapi yang kuatnya adalah gambar. Okey, dan juga dalam kehidupan harian kita ni, kita macam nak cakap 90 to 95% rangsangan kepada minda kita adalah bentuk gambaran. Okey. Sebab kalau yang kita nampak, sebab kita nampak daripada mata kita. Okey, kalau saya kata durian, apa yang anda nampak Apa yang anda fikirkan? Mestilah durian, buah durian tu. Tadilah untuk kita fikirkan ejaan D-U-R-A-N. Okey, bukan ejaan durian tu, tapi kita nampak buah durian tersebut. Ya, vision board ni adalah salah satu latihan minda yang contoh yang sering kita nampak di social media. Kita nampak orang tangkap gambar sebelum dan selepas turun berat. Ya, kita tangkap, dia ada orang tangkap gambar selfie di gym, angkat berat ke, nak bina badan ke, tangkap gambar. Sebab apa macam benda tu orang selalu suka selfie sebab itu adalah macam satu rangsangan, satu input kepada minda yang memberikan kita lebih bermotivasi, yang boleh memberikan kita lebih confident, okay? Yang memberikan kita self efficacy, lebih confident untuk melakukan sesuatu. Dia boleh membantu kita memperbaiki motor performance. Macam contohnya kalau bina badan, kita nampak cantik kan, nampak otot tu cantik, nampak otot tu, kita performance kita dalam membuat senaman tu lebih baik. Okay, dan juga mental rangsangan gambaran ini juga akan membuatkan minda kita lebih bersedia. Okay, dalam bentuk mengenal pasti peluang-peluang yang kita nak tu, sebab banyak mengenal pasti peluang, dan juga dan membantu kita mengambil tindakan yang sejajar dengan cita-cita kita, dengan goal kita. Okay, bab kata orang law of attraction. Change your inner thoughts and you will change your life. Maknanya kalau kita ubah mindset kita, kita akan boleh ubah kehidupan kita. Ya, sebagai seorang Muslim ni, vision board kita ia adalah doa kita dalam bentuk gambar lah. Dia vision board akan membantu kita supaya macam sebab kita doa, kita minta kepada Allah, kita beritahu Allah secara tepat apa sebenarnya yang kita mahukan. Seperti dalam hadis muttafaqun alaihi, inna inda zanni abdi bi, mana aku mengikut sangkaan hamba-Ku. Maknanya kalau kita sangka Allah tu baik, Allah itu akan menunaikan impian kita, maka Allah akan tunaikanlah. Kalau kita bersangka Allah itu macam kita tak adalah bersangka macam tidak berhusnuzan lah. Kalau kita berhusnuzan kepada Allah,
kita bersikap dengan baik lah. Bagaimana, macam tu lah. Kita bersangka lah. Sebab kehidupan kita ni di dunia ni telah ditetapkan. Okay? Cuma kita tak tahu je. Kalau kita bersangka baik dengan pencipta kita, insyaAllah, kalau kita lalui ujian pun, kita berasa tenang dan sabar. Okay? Kita berasa redha. Walaupun itu satu ujian, satu kesusahan dalam kehidupan, tapi kita redha, kita rasa tenang. Kita boleh bersabar. Dan perlu ingatkanlah, kita sebagai Muslim ni, sudah pasti destinasi kita yang terbaik adalah di syurga. Sebab segala-galanya segala apa yang kita kehendak boleh disediakan di syurga. Okay, betul. Okay, seperti kalau kita tengok dalam surah ke-43 ayat 71, di dalam syurga itu pula disediakan segala yang diingini oleh nafsu serta dipandang indah oleh mata. Kan? Macam itulah. So kalau kita yang kita nak tu memanglah rasa macam perfect. Tapi di dunia ni adalah sementara lah. Okay. Okay. Sementara lah. So apa yang kita nak minta yang sempurna tu tidak akan berlaku lah di dunia ni. Sebab yang sempurna tu adalah di syurga. Mungkin kalau kita rasa tu sempurna, adakah kesempurnaan yang kita terima tu, yang kita dapat tu, menjamin kita untuk pergi ke syurga ataupun menarik tiket kita ke syurga tu nanti. Juga orang cakap ujian ni boleh jadi dalam bentuk nikmat, ataupun ujian tu dalam bentuk musibah. Begitulah. Okey, kita di TikTok kita ada satu komen dari Abang Awesome. Kak, kenapa 99 tak suka poligami? 99 tak suka poligami. Tapi kadang-kadang poligami ni ada bagus juga, Kak. Poligami, kenapa 99 perempuan tak suka perempuan? 99 ke? Tak, dia macam poligami ni, dia satu macam ni. Dia certain orang, bagi saya lah, pendapat saya tidak Jannah tidak menyandarkan pendapat saya lah. Pendapat saya lah, poligami ni ada je. Saya ada jumpa, saya ada jumpa yang boleh berpoligami dengan baik. Ada juga, biasa tu benda baik ni, kalau biasanya kita diam-diamkan lah. Kalau perkahwinan poligami yang berjaya, biasanya orang tak war-warkan sangat. Sebab benda ni tak nak orang iri hati. Tak nak menyebabkan penyakit ain lah, macam tu lah. Tapi benda tu memang ada perkahwinan poligami yang berjaya. Dan biasanya kalau kita buat 99% benda baik, 99 benda baik, satu perkara buruk tu lah orang akan ingat. Begitu juga dalam poligami. Disebabkan ada segelintir je kisah poligami yang teruk, kata apa? Nilai setitik buruk susu kan? Macam tu lah. Faham tak? Orang tak nak iri hati, faham? Ada perkahwinan poligami yang berjaya. Benda ni hukum tu harus kan. So macam kenapa Allah beri poligami ni, benarkan poligami kan? Sebab sifat lelaki itulah, sifat lelaki tu memang diciptakan
dia macam nak beri kasih sayang lebih. Macam tak lah, saya tak faham lah. Tapi dia berbeza lah. Perspektif lelaki tentang poligami dengan perempuan punya berbeza. Tapi tu pasal ada panduan dalam Islam. Poligami tu macam mana. Itu dia. Nila si titik rosak susu sebelanga. Gitu. Tapi memang ada. Saya ada kenalan yang isteri pertama merisik isteri kedua. Macam itulah bakat isteri kedua. Memang ada. Cuma gitulah. Kalau mendalami ilmu, pastikan dalami ilmu lah. Kalau macam jika ada bias, kalau kita ada bias tu, sama ada kita memang betul-betul tidak bersetuju ataupun kurang ilmu. Gitulah. Kita sunuzalah dengan seseorang tu. Sama dia kurang, mungkin ada khilaf dia sendirilah tentang bab poligami. Okey, kita teruskanlah. Adakah itu adalah Abang Awesome punya visi? Visi board tahun 2023. Okey, bagaimana kita nak buat vision board ni? Okey, mencipta papan visi ni boleh jadi satu projek yang kreatif lah. Boleh craft seni ataupun dan yang berinspirasi. Yang pertama kita adalah senarai. Kita ada senarai, bentuk-bentuk senarai apa yang kita nak, apa yang kita inginkan. Okay, kalau lebih spesifik adalah lebih baik. Okay, contohnya kalau nak tahun 2023 ataupun 5 tahun akan datang saya nak travel. Letak pula gambar peta dunia, gambar kapal terbang, gambar motor ke, pasport ke, gambar itu saja. Itu sangat general. Lebih baik kalau kita letak destinasi, terus gambar destinasi. Contohnya nak pergi Maldives. Contohnya nak pergi Europe, nak pergi Paris. Europe tu besar. Spesifik kan nak pergi mana? Nak pergi Paris. Okay, kalau nak katakanlah nak pergi Jepun. Spesifik kan? Sebab Jepun tu sangat besar. Kalau lah disebabkan ada kekangan seperti kekangan masa, kekangan bajet, kewangan kan. Spesifik kan dekat mana nak pergi ke Jepun. Adakah ingin merasai metropolitan life? Yang macam dekat Shibuya ke, dekat Shinjuku, yang nak cakap teknologi, nak cakap macam majulah banyak-banyak benda teknologi, ataupun nak pergi ke sejarah Jepun itu, Edo period. Nak pergi boleh, itu spesifik pada Kyoto sahaja. Okey, ataupun begitu juga kalau nak pergi ke negara yang bermusim, spesifikkan juga nak merasa musim apa. Tips lah untuk yang pergi Jepun. First lah, kalau nak pergi Jepun ke nak pergi mana, kalau nak bajet tu dari segi flight, biasanya masa cuti sekolah ke, harga flight akan lebih tinggi. Ataupun beli last minute, harga akan lebih tinggi. Dan juga kalau weekend pun mahal sedikit tiket berbanding dengan weekdays. Okey, itulah. Okey, lagi spesifik lagi baik ya. Apakah senarai-senarai itu adalah contohnya who you want to be kan? Nak jadi apa sebenarnya kan? Nak jadi lebih confident. Okay, nak jadi lebih happy, nak fighting depression, nak fighting anxiety sebagainya. Okay, contohnya nak jadi apa? Contoh kalau untuk visi board untuk yang pelajar-pelajar, okay, saya nak menjadi doktor. Okay, kalau mungkin dah setengah bekerja ni, okay, saya rasa saya nak buat bisnes lah. Okay, itu visi. Okay, apakah perasaan untuk 2023 ni, nak rasa macam mana? Nak rasa happy ke? Nak rasa bahagia ke? Nak jadi kurang stres ke? Okay, siapakah yang keliling anda untuk 2023 ni? Kita nak orang sekeliling kita ni macam mana? Okay, kita kalau boleh kita boleh support family kita pun supportive kepada kita. Kita nak buang orang-orang yang toksik. Okay, yang kita nak ada orang yang boleh kita ketawa sama-sama. Okay, contohnya kalau, dan apa lagi, visi 2023 kita nak partner kita macam mana? Okay, ideal partner kita. Contohnya kalau yang bersih belum ada partner tu,
bolehlah boleh mencuba di Tijanah Domai. Contohnya kalau kita dah telah berpartner, kita telah berkahwin. Kita kadang kita tidak boleh nak mengubah orang tau. Tapi kalau kita ubah diri kita sendiri, law of attraction, kita ubah diri kita sendiri, dan orang lain akan menerima menerimalah kita macam orang macam kita juga. Kalau orang tengking kita akan rasa macam kenapa orang ni rasa sedih, rasa geram. Kau kenapa nak marah-marah aku? Rasa nak marah pun ada. Rasa sedih pun sebab kena tengking pun ada. Kita terima rasakan seseorang tu kan. Macam kita kalau kita buat perubahan yang baik, orang sekeliling kita akan menerima input lah, rasakan pun akan lebih baik. Contohnya, saya pernah pergi ceramah daripada Ustazah Asma. Dia macam nak sangat rumah tangga tu, rumah tangga itu penuh dengan Al-Quran. Nak ajak anak baca, nak kalau boleh anak ni pandai baca Al-Quran, rajin baca Al-Quran kan. Punyalah paksalah duduk mengajar ngaji, tak nak kan. Sampailah satu masa Allah jentik hati, kenapa aku tak mengaji dulu? Kan? Kenapa aku tak buat dulu kan? Nak suruh orang kan? So, bermulalah dia baca dulu. Dia selepas semayang dia ngaji. Dia tak kisahlah anak dia tak nak ngaji ke apa, dia ngaji je. Ngaji sampai satu masa, tiba anak dia dengan suka relanya datang. Kata, Mak, tolong ajar saya ngaji. Macam tu. Lepas tu, daripada anak kepada suami pula. Macam tu lah keadaannya. Living condition. Senaraikan living condition kita nak macam mana? Kita nak duduk di bandaraya ke? Kita nak duduk di kampung ke? Stress duduk dengan berada di jam traffic light semua ni. Rasa macam, saya nak keluar daripada bandar. Saya nak ada tanah. Kalau boleh saya nak duduk rumah saya, ada tanah, ada taman. Bolehlah cucuk tanam sikit ke. Saya telur ni semua tak ada lah. Selalu tak ada. Baik saya bela, ayam nak itik. Begitulah. Itu adalah boleh letakkan dalam vision board anda. Itu yang secara kita nak lah. Ada juga vision board boleh jadi juga. Barang-barang materialistik lah. Kalau cakap materialistik. Kalau cakap material yang kita nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sepertinya kita nak telefon baru. Kita nak upgrade kita punya desktop. Kita nak laptop baru ke. Kita nak switch ke PS5 ke apa-apalah. Kenderaan baru ke. Itu boleh letak dalam vision board kita. Bila kita contohnya saya nak ada, saya rasa saya nak ada skuter tahun ni. Saya nak ada skuter. Skuter jenis apa saya nak. Sebab kita tahu jenis, kita mesti survey harga. Kita sudah survey dah punya horsepower, semua-semua tu kan. Harga dah survey. Lepas tu apa benda yang apabila kita visualkan skuter tu, kita rasa saya nak lah yang ni. Barulah otak kita akan berfikirlah. Macam mana saya nak dapatkan skuter ni. Skuter tu. Yang pertama mungkin saya boleh buat side income ke. Nak tambah pendapatan supaya saya boleh beli. Ataupun saya tak ada lesen motosikal lagi. Saya kena booking. Belajar dulu bawa motosikal. Macam tu lah. Setelah kita dapat listing tu, kita kena kumpulkanlah gambar-gambar yang berkaitan lah dengan goal kita tu, target kita. Lepas tu, sambil tu kita boleh kumpulkan juga kata-kata motivasi atau kata-kata yang berkaitan dengan target kita tu. Kita dah ada gambar, kita ada senarai, maka kita pun kena organisekan. Kita kategorikan lah. Ini bahagian relationship contohnya. Ini bahagian kewangan contohnya.
Dan juga kita kena letak lah deadline dia ke, kita letak tempoh masa ke, kita rasa bajet masa, saya nak travel ke pantai lah. Saya nak pergi Pulau Kapas tahun ni. Pulau Kapas, maknanya kita kena bajet lah. Mungkin dalam bulan 2 sampai hingga bulan 9 macam tu, sebab bukan monsun. Bolehlah pergi ke Pantai Timur. Macam tu. Okay, dah kompon kita letakkan deadline. Dan juga kita yang terakhir adalah kita kena letakkan di tempat yang kita boleh lihat selalu, setiap hari. Okay, sebagai kita Muslim ni, untuk meningkatkan keberkesanan vision kita, buat kita ni ialah pertama adalah mestilah halal. Okay, halal tu yang bermaksud perkara-perkara yang kita nak ni tidak menjauhkan diri kita daripada Allah. Okay, mustahil untuk kita capai ultimate goal tu melainkan di syurga. Okay. Contohnya kalau kita mempunyai MDD for example kan, ada anxiety ke, macam kita takkan hilang kemurungan kita itu 100% melainkan berada di syurga sahaja. Okay. Kita dapat hilang tapi kita boleh kawal. Okay. Kedua adalah untuk meningkatkan kita punya keberkesanan vision board, kita kena adalah highly specific goal. So imagine the scene is in as much detail as possible. So macam kita engage di kita punya goal tu dengan 5 senses lah. Okay, kita dengan siapa waktu tu, apakah bila kita dapat target kita tu, apa yang akan kita rasa. Waktu tu kita pakai baju apa. Waktu tu dalam keadaan macam mana. Kita berada di mana. Ada suasana dia dingin ke, panas ke. Apa yang kita dengar waktu tu. Macam tu lah. Okay. Dan juga yang ketiga, nak vision board kita berjaya tercapai, letak di tempat yang selalu kita nampak. Ruang tamu, frame gambar sebelah TV ke, dekat home office, dekat notice board office kita ke. Seperti di home screen, laptop ataupun telefon kita. Dan yang keempat, vision board ni kita tahu kita boleh edit. Okay, buat pada hari ni, awal tahun, sepanjang tahun tu kita boleh edit. Sebab ada kita nak tambah lagi target. Kita nak tukar target. Okay. Nak buang terus pun boleh. Nak buat vision board yang baru pun boleh. Okay. Sebab kita ada konsep qada dan qadar. Okay. Katakanlah apa yang kita rancang itu tidak tercapai atau berlaku sebaliknya. Maka kita sebagai seorang Muslim perlu cernalah maksud beriman kepada qada dan qadar. Okay. Kita merancang dan bila mana kita diberi peluang, kita tidak menggunakan peluang tersebut secara optimum dan boleh jadi gagal. Di sinilah selalu kita dengar failure to plan is a plan to failure. Sebab itulah sebab kehidupan ni macam surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156 yang bermaksud demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut. Kan? Dan merasai kelaparan. Dan kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Okay? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan Allah jugalah kami kembali. Okay, kita pun berada di akhir sesi kita, sembang santai kita. Okay, ada soalan ke? Okay, thank you lah sertai Tijana. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan sabar. Okay, semoga perkongsian kali ini memberikan manfaat kepada diri saya sendiri dan anda semua.
Okay, segala yang baik datang daripada Allah. Saya menyusul 10 jari. Memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dalam sesi perkongsian kita pada hari ini. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay. Semoga Allah mengampunkan salah dan silap kita yang telah lalu dan yang terkemudian dan menyempurnakan nikmatnya kepada kita serta menambahkan kita hidayah ke jalan yang lurus. Okay, stay safe, make good choices. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.